Haze ada jumpa seorang follower Haze. Dia ada cerita yang nak kongsikan tentang keluarga dia. Saya ada dua kakak, so dia berlaku kedua-dua kakak saya. Kakak saya kena penyakit pengasih, yang kakak kedua saya dia kena macam jumping dengan hantu kubur. I saw something tau. Maksudnya yang duduk dengan mak dia tu, rupa dia sangat buruk. Guys, kita dah hidup tahun 2021 dah guys. Jangan main sihir dah. Aduh, come on lah. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Izman Huzi. Selamat datang ke YouTube channel saya. Dan seperti biasa, korang nampak title ni, cerita dia Uncle Sister. Maka ianya tentang apa? Uncle Sister. By the way, kita orang ada room sendiri dekat Clubhouse, Uncle Sister. So, kadang-kadang Hanan ni dia akan berbual dengan orang-orang lain yang ada pengalaman misteri, pengalaman mistik dan sebagainya. So, kalau you all tak macam teringin nak konten lebih daripada Uncle Sister seminggu tu, kalau nak lebih, kita orang akan appear there setiap hari Sabtu ke? Tak juga, tak tentu. Bila kita ada mood sebenarnya. Kalau you all tengok dekat his punya account Clubhouse tu, dekat bahagian bawah korang cari Uncle Sister, okay? So nanti bila live tu korang akan dapat notification lah. Nanti korang akan dengar suara kita orang secara live, okay? InsyaAllah. Apparently ramai orang tak tahu Clubhouse tu apa. People like DM me macam mana nak join Clubhouse ni apa? Sekarang Android pun dah boleh join. So you guys pergi sana lah. Pendek cerita, follow lah kita orang dekat Clubhouse juga. Nanti korang boleh dengar kita orang berbebel cerita hantu juga dekat situ, tanpa ada visual hantu dan sebagainya. Okay? By the way, Hakim, saya perasan awak punya editing ni makin lama makin seram ya. Actually, Hakim, I faham lah perasaan viewer. Sebab I sendiri tak boleh nak preview. Maksudnya kalau I preview Hakim punya video, I sendiri akan dengar suara je dulu. Dia pandai tau, dia selitkan bunyi gelak hantu lah. Hakim, aku kurang sikit seram tu. Tu aku susah nak preview lah malam-malam. Tak, kita orang ni dalam preview tengah-tengah pagi. Pada hari ini, Haze ada jumpa seorang follower Haze. Dia ada cerita yang nak kongsikan tentang keluarga dia. Ada dua tema lah dalam kisah keluarga dia. Okay, so panggil apa? Haikal eh? Dia boleh panggil Haikal. Okay, ni Haikal. Haikal, kenalkan Hanan. Hai. Apa dua tema yang nak sampaikan dekat penonton Uncle Sister? Saya ada dua kakak, so dia berlaku kedua-dua kakak saya. Satu kakak sulung saya pasal minyak pengasih tau. Kakak saya kena minyak pengasih, yang kakak kedua saya dia kena macam jumping dengan hantu kubur. Oh ni, buddy. So Haikal, teruskan Haikal dengan cerita awak. So first saya nak cerita pasal kakak bongsu saya lah. Cerita ni dalam 6 tahun lepas kot. Time tu saya masih sekolah lah. Dia dah kahwin selama setahun lebih, dekat 2 tahun. So baru kahwin lah, saya kata baru kahwin. Time tu dia mengandung. Time mengandung tu suatu hari laki dia accident. Dan dalam berapa 3 hari tu laki dia meninggal sebab dia ada pendarahan dalam kepala macam tu lah. Biasalah orang baru kahwin kan. So memang sedih sangat lah suami dia baru meninggal. Kubur laki dia dengan rumah saya memang tak jauh lah, dekat saya. Boleh katakan dia tiap-tiap hari pergi kubur, menangis dekat kubur tu. Orang cakap kalau menangis dekat kubur ni sesuatu akan ikut. Bila time malam je dia akan nampak kelibat laki dia tau. Tapi dia seorang saja nampak. Kita orang tak nampak. Orang tua-tua cakap kalau orang meninggal ni dalam beberapa hari dia akan macam mana? Dia akan muncul dekat rumah kita lah kan. Lepas tu dia dah bersalin. Dia bersalin tu, first anak dia datang rumah saya menangis. Setiap kali maghrib dengan malam akan menangis. Menangis yang tak berhenti, okey. Pagi je baru dia boleh tidur. Kakak saya ni still lagi nampak tau roh kelibat laki dia tu. Kakak saya macam pelik lah. Lama sangat dia nampak kan. Bila kakak saya nampak tu kan, anak dia lagi kuat menangis tau. Lepas tu dia nampak bayang hitam. Bukan macam kelibat dah lah. Memang bayang hitam yang berdiri. Lepas tu kadang-kadang ada budak-budak. Lepas tu dekat siling ni macam ada orang main guli. Sedangkan kat rumah saya tak pernah jatuh guli. Dan dia seorang saja boleh dengar. Kali ni dia panggil kawan dia tau. Dia ada seorang kawan. Kawan dia memang ustaz lah. So memang dia ada perubatan sikit. So dah datang dia bagi tahu, kenapa awak, kakak saya cakap lah, kita orang selalu kena ganggu apa semua. Lepas tu anak dia menangis lagi tapi dah kurang sikit lah. Tapi dia yang banyak kena ganggu tau. So kali ni dia punya
cakap upacara upacara macam tu lah ritual dia. Okey, boleh lah. So kita orang duduk menghadap kiblat. Lepas tu kita orang ikut dia punya ayat. Saya pun tak ingat ayat apa sebab dah lama lah juga. Tak ingat ayat apa, kita orang ikut baca ayat tu. Semasa dia baca ayat tu, kita orang ikut, kakak saya dah menjerit, dah buat beranda macam tu lah. Kita orang tak keluar apa, kita orang memang duduk depan kakak saya tu, dia tengok upacara tu macam mana. Lepas tu dalam badan dia tu dia cakap, dia kesian dengan kakak saya sebab kakak saya selalu menangis dekat kubur. Dia nak teman kakak saya lah, macam kata. So, ustaz tu buatlah upacara. Kenapa awak nak teman kakak saya? Sebab dia menangis apa semua. Dia pun pernah berlaku benda tu sama jugalah. Macam laki dia meninggal, lepas tu dalam berapa hari macam tu dia pula meninggal. So dia macam sedih lah. So dia nak ikut teman kakak saya macam tu. Kakak saya ni bukan macam seekor je dalam badan dia. Dia macam banyak, macam dah bertandang tau. Ustaz saya cakap badan kakak saya ni dah banyak bertandang. Ustaz tu macam bagi ayat macam tu untuk amalkan. Lepas solat kena baca. Lepas tu bila maghrib pun kena baca lah. Kakak saya amalkan bacaan tu apa semua. Alhamdulillah. Masa ni tak ganggu lagi lah sebab kakak saya pun dah tak duduk sini. Kakak saya dah pindah tempat lain lah. Dalam family, ayah I sendiri pun macam mimpi nenek datang lah, benda semua. Dalam mimpi tu macam biasalah. Orang selalu macam orang dah meninggal, mimpi datang biasa kan. Macam arwah mak datang, senyum ke apa benda semua. Maksudnya maybe kalau orang tu terlalu rindu, dia akan mimpi. So, benda tu biasa berlaku. Tapi, yang datang dalam bentuk fizikal selalu muncul-muncul ni, I'm not sure. Yang I pernah dengar satu Qorin. Ditulis kat Google ni, a Qorin is a spiritual double of human, either part of the human himself or a complementary creature in a parallel dimension. Pasal Qorin ni aku nak buka cerita sikit. Ada kita orang punya jiran meninggal tau. Dia meninggal dalam pagi macam tu tau. So funeral dia dah settle lah benda semua. So aku sekolah petang. So balik 6.30 dah nak pukul 7 macam tu tau. Masa on the way nak balik rumah, aku nampak this jiran. This jiran yang dah meninggal ni aku nampak dia. Maksudnya elok macam biasa benda semua kan. So benda tu macam sort of macam mengganggu fikiran lah. Sebab masa tu masih muda lagi kan. Tak boleh proses apa yang kita nampak benda semua. Tapi memang confirm tahu dia dah meninggal, dah ke bumi benda semua lah. Lepas tu sembang-sembang lah dengan ustaz tu benda semua. Lepas tu cakap ustaz, kalau kita nampak orang dah meninggal, kita nampak, tapi kita nampak dia dalam bentuk orang biasa. Maksudnya tak adalah datang dalam bentuk hantu ke. Benda semua. Lepas tu dia cakap, okey. Kalau contohlah orang tu dah meninggal pukul 10 pagi. Pukul 2 petang awak nampak dia kat luar. Tu Qorin tu. Encounter yang kedua adalah, my friend ni dia cerita lah, bapak dia dah meninggal tau. So, mak dengan bapak dia, childhood sweetheart. Maksudnya dari kecil, dari kampung berkawan, nenek berkahwin, kira soulmate lah. Sekali bapaknya meninggal. Okay, maknya tak boleh terima. Maknya sangat tak boleh terima. So maknya macam menangis berhari-hari, down apa semua. Tiba-tiba macam ada satu fasa dalam hidup dia ni. Selepas bulan bapak dia meninggal tu, mak dia macam setiap malam berdandan tau. Dandan cantik lah. Maksudnya malam selalu orang dah nak tidur kan. Tapi ni dia macam bersiap, dandan dan benda semua kan. Dan mak dia nampak happy. Bila dia tanya mak dia kenapa, mak dia cakap, malam ni ayah datang. Abah akan datang, benda semua kan. So dia start rasa takut lah. Abah datang benda semua ni kan. And then mak dia start sampai tahap masak makanan favourite arwah bapak dia. So dia anak bongsu. So at that time dia dah sampai call adik-beradik dia. Adik-beradik dia kerja kat KL, suruh balik, cakap tengok mak ni. Diorang ni semua start carikan berubat lah untuk mak dia. Macam mana kan nak ubat mak ni semua. So sometimes penjelasan daripada orang yang ubat mak dia ni, pesanan orang yang ubat dia orang ni, manusia ni semua pinjaman je. Jangan terlalu letakkan sepenuh kasih sayang kat orang tu. Kalau orang tu dah pergi, lepaskan dia. Yang datang tu sebenarnya adalah hantu, syaitan, jin ni semualah. Dan dia menyerupai untuk mengaburi mata dan fikiran mak dia. So, saya pergi rumah dia, sleep over because kita dah nak exam. So, kita nak study sama-sama. So, dia cakap dengan I, dia kata malam ni kan, cuba kan, tengah-tengah malam kita bangun kan. Dia kata macam, cuba kau ikut aku, kau tengok sendiri. Dia cakap macam tu. So, dalam pukul 2 lebih macam tu, kita pergi dapur. Kita tengok mak dia tengah gelak-gelak. Tengah masak macam, abah makanlah, ni semua macam tu kan. So, macam, lepas tu kawan aku macam, okay, kau tengok sendiri. Kau tengok sendiri mak aku macam ni. So, at that time, what I saw something tau. Maksudnya yang duduk dengan mak dia tu, rupa dia sangat buruk. If I can remember lah, tak ada rupa orang. Dia rupa macam
Susuk tubuh figure manusia tu ada. Tapi lumpur, faham tak? Dia macam lumpur yang kelampi, yang banyak macam tu kan. Masa nak balik tu aku macam panggil dia, aku cakap macam aku rasa aku tak tahu banyak pasal benda ni, tapi aku nampak benda yang mak kau ni bukan bapak kau lah, tu yang pasti. So that's why dia resort tu panggil adik-beradik dia balik, macam kita kena bawa ibu pergi berubat ni. Ibu dah teruk benda semua kan. So that's why bila berubat pula ustaz tu cakap macam ni setan ni dia menyerupai di mata mak awak, dia menyerupai bapak awak sebab mak awak dah terlalu tenggelam dengan kesedihan dia. Lepas tu awak ada seorang lagi kakak yang kena minyak pengasih? Ya. Tadi kakak bongsu, ini kakak sulung. Kakak saya ni sebelum ni dia tinggal dekat Tawang, Selangor, dekat KL sana lah. Dia kenal seorang lelaki ni. So dia kenal. First jumpa biasa. Second jumpa tu dia dah berubah tak perangai dia. Dia ni jenis yang lemah lembut, cakap lembut apa semua. Second jumpa tu lelaki dia cakap dia macam dah panas baran tau. Siapa yang panas baran? Kakak saya yang sulung tu lah. Kejap. Jom. Waktu tu kakak awak dah kahwin? Dah. Kakak saya dah kahwin sebenarnya. Biasalah kawan-kawan kan kita jumpa macam tu. Kawan ni jumpa ni macam bukannya berdating berdua macam tu lah. Kita orang tak tahu dia rapat dengan lelaki tu. Dekat rumah dia sana ni lelaki dia cerita lah. Dekat rumah dia sana dia dah tidur berasingan dengan lelaki dia apa semua. Dia macam dah porak-porak dia lah dia punya rumah tangga dia. Suatu hari tu dia pernah baling telefon dia dekat dinding. Berkecai telefon dia. Lepas tu dia mengamuk. Dia ambil pisau, dia macam nak bunuh anak dia. Tak tahulah. Dia punya angin dia kot. Dia dah berhenti kerja apa semua. Dan dia tinggal rumah saya. Macam biasalah dia keluar apa semua. Kita orang tanyalah. Tak balik ke? Kan laki kau kan ada dekat Tawang Selangor. Lepas tu cakap tak nak aku dengan dia. Dia tu menyusahkan hidup aku. Dia macam marah-marah tau. Bila kita orang tanya pasal laki dia apa tu, dia macam marah-marah. Angin tau. Kawan dia macam beza umur jarak belas tahun jugalah dengan dia. Jauh jugalah jarak lah. So laki tu lebih tua daripada dia? Tak, laki tu lagi muda daripada dia. Wow. Berbelas tahun muda. Berbelas tahun, memang berbelas tahun. So time tu lelaki tu umur 20 lebih lah. Macam tu? Yep, betul. Wow, 20 lebih pun ada ilmu itu. Serius lah guys. Guys, kita dah hidup tahun 2021 dah guys. Jangan main sihir dah. Aduh, come on lah. Kita orang try ambil telefon dia kan. Lelaki ni, dia punya bahasa memang kasar sangat. Sampai panggil kakak saya ni bosia, pemurahan. Sampai dia nak cakap sanggup bunuh keluarga saya. Macam tu dia dah peras ugut lah. Kakak saya cakap, kenapa awak cakap macam ni? Dia still lagi cakap lembut tau dengan lelaki ni. Sedangkan suami dia dah tekan tengking. Tapi dengan lelaki dia cakap lembut saja. Pelik tau. Ni mesti ada sesuatu tau. Dan masa setahun tu, lelaki dia balik. Lelaki dia macam bawa air daripada surau tau. Ada ustaz cakap minum air. Bila pergi masjid ke pergi surau kan ada macam perigi tu kan. Orang ambil air semayang tu kan. Kolah so lah bukan perigi. Apa? Kolah. Perigi kolah, tu air. Kalau jatuh dalam tu mati. Kolah lah. Apa tu? Air kolah tu dia memang nak air kolah. Dia bukan nak air paip. So air kolah tu bini dia minum lah untuk perubatan. Tapi bini dia tak nak minum. Bini dia tahu itu air kolah. So dia lagi marah tau dengan laki dia. Sampai dia marah mak saya. Laki dia try usahakan. Dia nak betulkan bini dia lah. So dia ajak bini dia ni pergi satu orang ustaz dekat Melaka kot. Time dia berubat tu. So laki dia dia cakap dia ni tak kenal laki dia. Bila dia dah kena masuk tu kan dia tak kenal laki dia. Lepas tu dia asyik menjerit nama kawan dia lah yang lelaki tu. Dia asyik menjerit. Lepas tu dia nak pergi tempat tu. Dia tak kenal lelaki dia. Cakap, siapa kau? Aku tak kenal kau. Aku kena seorang je macam tu. Aku suka seorang je. Nama lelaki tu lah dia sebut. Lepas tu ustaz cakap, ini dah kena minyak pengasih ni. Ini minyak pengasih ni memang kuat lah. Level high punya lah kan. Sebab dia sanggup bunuh diri dia kan. Untuk lelaki tu apa semua. Lepas tu sekarang dia dah okey dah. Sekarang dia tinggal rumah saya dengan lelaki dia lah dekat sini. Dia pun ada sekarang dekat luar ni. Apa rupa minyak pengasih tu? Ada ustaz tu tunjuk tak? Macam minyak dan botol macam tu lah. Macam ustaz tu cakap dia macam selit lah. Macam mungkin bersalam ke apa kan. Bila bersalam kan
terkena tangan kan. Time tu lah dia macam bagi minyak pengasih tu. Oh, so benda tu calik je lah. Ya calik juga. Minyak pengasih tu macam minyak dagu Dia macam minyak dagu jugalah lebih kurang. Kepada penonton yang tak tahu ya, minyak yang ini cerita yang saya dengar lah. Minyak dagu tu adalah daripada mayat yang dibakar ataupun cremated dekat kayu. Lepas tu tak tahulah kalau salah betulkannya, dia bila terbakar kadang-kadang body kita akan react kepada api tu dan sebagainya. So kadang-kadang kita punya mayat tu akan terjaga macam tu. Minyak daripada wajah sebab dekat dalam muka kita ada lemak kalau kena api cairlah. Daripada situlah dia dan benda tu mengalir kat dagu. So kita ambil kat dagu tu. Untuk pengetahuan korang juga, minyak pengasih ada jual dekat Lazada dan juga Shopee. Bukanlah aku suruh korang bukan aku nak suruh korang beli ya. Saya just nak bagi tahu dekat sini yang betapa mudahnya zaman sekarang ni nak menyihir orang. Benda tu dia memang confirm bukan Islam. Dia punya tu penulisan agama lain. Lepas tu dekat bahagian bawah tu ada description tau. Saya cakap daripada sensei yang paling tinggi dan telah dijampi selama 33 hari 44 hari dalam sebuah tempat bersemayang lah apa. Detail gila. Kepada anda yang terasa macam nak membeli, saya ingatkan kepada anda yang neraka tu wujud ya. Neraka tu wujud. Apa pesanan awak Haikal kepada penonton dekat luar, sebab awak punya kisah ni macam boleh tahan dan boleh dijadikan tauladan kepada orang kan? Nak pesan yang pertama tu, bila berlaku sesuatu kena istiqomah, kena banyak bersabarkan diri, jangan biasa bersedih sajalah. Bila bersedih ni benda lain akan damping pada kita. Yang second pula, kita ni jangan percaya kepada orang. So jangan kita jumpa-jumpa je terus kenal apa semua, kita jangan percaya sebab orang ni kita tak tahu. Kadang-kadang orang ni ada muslihat ni. Keadaan macam ni selalunya His perasan lah, wanita selalu terkena. Mungkin daripada kerana kawalan emosi ke, ataupun kerana perubahan hormon ke yang menyebabkan kurang kawalan emosi ke, tak tahulah. His tak tahu ya, sebab His tak ada hormon perempuan. Aku rasa lah, aku tak ada kan. His bagi bebel sikit lah ya pasal dua keadaan ni. Dia ada beza tau antara sabar dengan reda. Sabar tu adalah bila kau hanya menahan kesakitan. Ini bahasa yang bahasa mudah faham Kau hanya menahan kesakitan tapi masih lagi belum terima. Orang yang reda adalah kau mampu tahan dan terima dengan hati yang terbuka. Reda adalah engkau tahu asalnya daripada tanah, pergi kepada tanah itu adalah hak Allah dan kau tidak terlalu taksub kepada pemergian seorang manusia kerana kau tahu manusia itu hanyalah pinjaman Allah. Baik suami, baik anak, baik isteri, baik ahli keluarga, sesiapa sahaja. Perasaan kita valid. Perasaan kita sedih, semua valid. Jangan cakap macam kita ni tak dibenarkan untuk berasa sedih. Malah dalam Quran pun ada bercakap, ada bercerita tentang tahzan kan, jangan bersedih. Kerana keluarga, anak itu adalah semua ujian daripada Allah lah. Sebab bila kita ditarik sesuatu, maksudnya itu adalah ujian daripada Allah untuk macam mana untuk uji macam tu. Tapi ujian itu adalah perspektif. Kalau kau boleh lihat dia daripada segi, adakah kau merasakan ujian itu adalah sebuah bala yang memberatkan ataupun ujian itu sebagai memandaikan. Itulah dia siri Uncle Sister pada kali ini. Selepas ini kita akan berkongsi sekali lagi bersama dengan Hanan dalam siri Uncle Sister yang lain. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.